wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. Kita di muka surat 84. Kata musannif rahimahullah ta'ala, fa hadhihi al-hikmatu al-'azimatu tawaza fil 'azamati husulu tilkal khariqati wa tafawwuqiha wa yaliqu biha an tahsula tilkal khariqatu li ajliha ala anna dhalikal mulhida نظر إلى مجرد عظمة تلك الخارقة ولو قابلها بعظمة قدرة الله تعالى لما وجدها شيئا يذكر. Hadirin sekalian, alhamdulillah, pertama sekali syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala masih lagi diberikan kepada kita kelangsungan hayat dan diberikan kita masih boleh berada di atas muka buminya dan berada di alam syahadah ini sebelum dipindahkan kita berada di alam barzakh. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala hidupkan pula menjadikan kita ni sebahagian daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebab Islam, yang kita alhamdulillah dah Islam sejak pada lahir lagi. Percuma pula tu, dengan makna kita tak bersusah payah pun untuk mendapatkan Islam. Bahkan dengan percuma kita jadi Islam, tak nak suka tak suka, terislamlah kita. Lebih-lebih lagi syukur kita ke Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala pilih kita dan berikan kita jalan, tunjukkan jalan, lorongkan kita jalan untuk boleh ke masjid, ke surau, dan dibukakan pintu hati kita untuk boleh berada dalam majlis ilmu, untuk suka dengan ilmu, cinta dengan ilmu, seronok dengan ilmu, haloba mencari ilmu, untuk terus kita nak memahami ajaran-ajaran Nabi SAW, khususnya perkara berkaitan bab akidah, bab uluhiyat, bab ketuhanan, bab kerasulan, yang dengan itu dapat kita yakin apa saja perkara yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan dapat kita capai apa yang ditunjuk ajar pada kita supaya kita kenal Allah, faham ke Allah, capai Allah dalam kehidupan kita, dan tidak ada matlamat hidup kita melainkan adalah untuk kenal Allah dan boleh mengiktiraf kita ni adalah hamba Allah dan mengabdikan diri pada Dia. Alhamdulillah telah beri kita kesihatan, kelapangan masa, keupayaan boleh hadir solat maghrib berjemaah, dan insya-Allah kita nak sambung bacaan daripada kitab Usul Hamidiyah ni insya-Allah. Kata musannif rahimahullah ta'ala, fa hadhihi hikmatul 'azimatu tawaza fil 'azamati husulu tilkal khariqati wa tafawwuqiha wa yaliqu biha an tahsula tilkal khariqatu li ajliha. Hadirin sekalian, kalau ikut perbincangan kita ni masih lagi membincangkan mengenai mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenai mukjizat terberhentinya perjalanan matahari seketika. Begitu juga pernah berlaku dulu dalam kisah pada zaman Nabi Musa, ada seorang Nabi bernama Yusha' bin Nun, yang Allah Ta'ala menghentikan juga perjalanan matahari seketika. Kalau disebahkan perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dalam peristiwa Isra' Mi'raj, waktu pulang daripada Masjidil Aqsa ke Mekah. Yang itulah antara selepas dia sampai ke Mekah, menceritakan perjalanan dia bertemu dengan siapa. Waktu itulah berlakunya
kejadian terhentinya perjalanan matahari seketika. Jadi kita bicara dah, itu adalah sebahagian pada mukjizat yang Allah Ta'ala beri kat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nisbah bicara dengan kekuasaan Allah Ta'ala, memang tak jadi mustahil untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala membuat keadaan matahari itu jadi berhenti sebentar. Kerana matahari daripada tak ada dia boleh bagi ada. Bila dah bergerak, apa masalahnya untuk dia nak berhentikan? Atau seumpamanya, ada perkara yang kita dah bicara. Yang terdekat adalah mengenai sedikit sanggahan yang nak dibuat oleh pengarang kita mengenai kalau ada orang yang tidak ada kefahaman dalam bab ketuhanan ini, mereka akan memperlekehkan kejadian kejadian terhentinya perjalanan matahari ini, yang mereka antaranya mereka akan mempersoalkan apakah hikmat dan di manakah bijaksananya dihentikan perjalanan matahari seketika semata-mata untuk ada beberapa peristiwa yang Rasulullah janjikan untuk sebagai bukti bahawasanya benar perjalanan Isra' Mi'raj dia tu daripada Mekah ke Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa ke Mekah balik. Yang ada seorang mulhid kata dia, kalau anda kata dia petikai, dia kata apa besarnya sangat Rasulullah ni, Allah Ta'ala berhentikan perjalanan matahari. Yang dia dah jawab itu antara lain, dia kata mana boleh tak besarnya, kerana dengan sebab Allah Ta'ala berhentikan perjalanan matahari itu, maka ramai manusia akan dapat penjelasan yang jelas benarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab tu ramai manusia dapat hidayat dan dapat perjalanan yang betul, dapat mengiktiraf Rasulullah, dapat kenal Allah Ta'ala dan dapat perjalanan yang betul untuk capai, untuk kenal Allah Ta'ala, dapat redha Allah Ta'ala, supaya dapat berjalan ke jalan akhirat dengan perjalanan betul. Itu antara lebih kurang yang telah kita bicara dulu. Baik, jadi kata dia fahadil hikmatul azimatu, ini kata dia berhentikan perjalanan matahari ini adalah al-hikmatul azimatu, adalah satu hikmat, satu hikmah, maksudnya satu kejadian yang azimah, yang sangat besar, satu kejadian hikmah. Yang tu kot kita nak guna bahasa hikmah juga, satu hikmah yang sangat besar. Maksudnya ada hikmah yang sangat besar kejadian berhenti matahari. Tawaza fil azamati husulu tilkal khariqati wa tafawuqiha, dan kata dia sangat padan dan seimbang pada kebesaran ini oleh nisbah kebesaran Rasulullah, seimbang dan padan untuk husulu tilkal khariqati wa tafawuqiha, untuk hasil perkara yang mencari keadaan itu, wa tafawuqiha, dan tertingginya perkara terhentinya perjalanan matahari ini. Wa yaliqu biha an tahsula tilkal khariqatu li ajliha, dan kata dia sangat layak dengan hikmah yang besar ini, dengan sebab berlakunya berhenti matahari, terbenarlah keadaan Rasulullah dengan kata-kata dia, dengan itu membenarkan perjalanan Isra' Mi'raj, dengan itu membenarkan bahawasanya dakwaan Rasulullah, kata dia Rasul adalah benar, dengan itu menyebabkan manusia boleh beriman pada Rasulullah. Jadi kata dia memang seimbang nisbah Rasulullah yang besar urusan dia untuk bawa hidayat pada manusia dengan berhentikan perjalanan matahari itu. Jadi layaklah bawa hasil perkara mencari keadaan itu li ajliha, kerana hikmah azimah, kerana hikmah yang besar ini. Ala anna zalikal mulhida. Baik, jadi kata dia layak ni di atas macam ni sikit, di atas nak bangkang pada orang yang kalau tak beriman dengan Allah Ta'ala dan Rasulullah ni, kalau dia nak petikai tentang kejadian berhentinya perjalanan matahari macam ni. Anna zalikal mulhida, bahawasanya orang mulhid, maksudnya orang yang free thinker, orang yang pahaman tak bertuhan ni, nazara ila mujarradi azamati tilkal khariqati. Orang yang berfahaman tak bertuhan ni, dia akan memandang ila mujarradi azamati tilkal khariqati, kepada semata-mata besarnya tilkal khariqati, demikian itu perkara yang mencari adat.
Jadi kalau orang yang tak setuju dengan Rasulullah ni, dia akan kata, apakah istimewanya untuk diberhentikan matahari? Kerana kejadian memberhentikan matahari ni satu benda yang besar, semata-mata untuk Muhammad ni, dia kata. Jadi orang yang tak beriman dengan Allah Ta'ala, tentu dia akan bertikai gitu kan. Dia kata, apa istimewanya sampai nak berikan kat Muhammad ni macam ni? Walau qabalaha bi azamati qudratillahi ta'ala lama wajadaha syai'an yuzkaru. Baik, yang ni semata-mata dengan dia tengok macam kejadian matahari itu terlalu besar. Dan dia kata walau qabalaha bi azamati qudratillah, kalau qabala membanding beza ia, ataupun macam tu kot bahasanya, qabala, jika buat perbandingan ia, orang yang tak beriman dengan Allah Ta'ala dan Rasul ni, dia bandingkan kejadian terberhenti matahari ni, qabala hikmah azimah ni, bi azamati qudratillah, dengan agung dan besarnya kuasa Allah Ta'ala, lama wajadaha syai'an yuzkaru, nescaya orang yang mulhid ni, orang yang tak beriman pada bab ketuhanan ni, dia akan dapati hikmat ini, lama wajadaha, dia tidak akan dapati perkara mencari adat ni syai'an yuzkaru, sesuatu apa pun untuk disebut. Maksudnya kalau pandang nisbah kuasa Allah Ta'ala, dengan bahasa kita lain kita sebut ini, tak ada apa pun sepatutnya dia nak bertikai. Kalau nak pandang dari sudut berhentinya matahari dengan apa yang ada pada Rasulullah, tanpa pandang pada sudut bab ketuhanan, memang tengok apa istimewanya nak diberhentikan matahari, betul. Tapi kalau pandang pada sudut Allah, dia kuasa nak boleh berhentikan matahari, macam apa masalahnya Allah Ta'ala nak berhentikan matahari tu? Macam itulah dia nak sebut persoalan gitulah. Wa hadhil khariqatu wa gharadu wahidun minal bashari indal bari ta'ala ala haddin sawa'in fi anna kullan minha tahta tasarrufihi wa masyiatihi. Kata dia, ini perkara mencari adat ni, maksudnya berhenti matahari yang kita duk bicara ni, wa gharadun wahid minal bashar, dan ada matlamat yang satu minal bashar, daripada manusia ini, indal bari, di sisi Allah Ta'ala. Al-Bari itu salah satu nama Allah Ta'ala. Al-Bari dengan mana Al-Khaliq, bahasa mudah dia, yang mencipta. Nisbah Allah Ta'ala buat perkara mencari adat ni, gitu juga dengan apa perkara yang lain yang Allah Ta'ala buat pada manusia ni, dia ala haddin sawa'in, dia di atas sempadan had yang sama, tahap yang sama pada nisbah Allah Ta'ala. Sama tu tahu mana? Jadi nisbah berhenti matahari dengan perjalanan bumi, cakrawala, galaksi apa semua ni, yang ni hanya atas nama berhentikan matahari, berbanding dengan pergerakan galaksi. Semua tu kata dia, nisbah Allah Ta'ala yang mencipta ni, dia ala haddin sawa, di atas tahap yang sama sebenarnya, tak ada beza pun. Sama tahu mana? Fi anna kullan minha, pada setiap satu minha, minal, kata dia khariqah, perkara mencari adat, begitu juga perkara yang lain daripada perkara mencari adat ni, dia tahta tasarrufihi wa masyiatihi, adalah di bawah perintahan Allah Ta'ala, wa masyiatihi, dan kehendak dia. Okay. Jadi kalau ada suara-suara sumbang yang nak mempertikaikan nisbah, kenapa Allah Ta'ala melaksanakan perkara mencari adat yang macam ni kepada Rasulullah, balik ke dalam bab ketuhanan, sebenarnya nisbah Allah Ta'ala bagi berhenti ke tak bagi berhenti ke, ataupun dia bagi berjalan ke, sama ada untuk Rasulullah ke pada benda lain ke, nisbah kuasa Allah Ta'ala semua tu sama aja. Selesai. Jadi tak ada apa benda yang kalau nisbah orang yang beriman dengan Allah Ta'ala untuk dipertikaikan perkara itu. Apatah lagi nisbah Allah Ta'ala antara perjalanan asbab dia jadikan mukjizat ini sebagai satu alat dan sabab untuk manusia yang kalau dia berakal, itu sabab nanti dia boleh dapat hidayat untuk
dia boleh dapat satu penaklukan akal dengan cara berfikir yang betul. Benarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal Allah Ta'ala ada perintah alam ni semua dengan asbab, walaupun dia tak hajat pada asbab. Itu kot bahasa dia, semuanya dibuat dengan cause effect. Atas kita bicara cause effect ni, nak dapat hidayat, antaranya cause-nya apa? Tengok benda mencari adat. Apa cause effect dia? Tengok benda pelik, selalunya tak boleh berlaku, tapi berlaku. Menunjukkan bahawasanya mestilah pencipta alam ini mengizinkan perkara itu untuk berlaku, dan takkan perkara itu berlaku pula tu melainkan hanya pada orang tertentu. Nah, kalau orang tertentu saja berlaku perkara itu, menunjukkan mesti orang tu special. Pula tu Tuhan sekalian alam ni support dia, membela dia, membenarkan dia di atas dakwaan dia. Andai kata Allah Ta'ala tak membenarkan dia, nescaya tak diberikan pada dia benda yang pelik dan mencari adat ini, kerana seolah-olah tak support dia, tak membenarkan dia. Tapi apa yang berlaku tepat macam mana apa dia sebut berlaku, dan dengan antara tu diberhentikan perjalanan matahari atas kes kita bicara ni, menunjukkan bahawasanya memang Allah Subhanahu Wa Taala yang menghendaki asbab itu, dan kosnya ialah bila manusia tengok pelik mencari adat, tentulah Tuhan semesta alam membenarkan dia, dan apa yang dia dakwa itu ialah benar. Itu kot. Jadi semua ni dia nak mengajar pada kita satu kaedah berfikir. So, mujizat adalah sekalian, dia lah salah satu kaedah penaklukan akal untuk menunjukkan Nabi dan Rasul ni benar adalah Nabi lagi Rasul. Baik. Yang tu yang kita nak dapat dari segi kaedah-kaedah nama mukjizat ni. Pasal kalau tak bagi mukjizat, kenapa? Ni sebab Allah dia nak bagi hidayat, tak ada mukjizat boleh dapat hidayat. Betul? Dia buat macam tu ke? Tak. Untuk dia buat apa? Dia buat asbab. Dan asbab yang dia buat tu asbab macam mana? Benda yang mencari adat. Dan mencari adat ni untuk apa? Supaya manusia boleh berfikir. Jadi faham berfikir ni guna akal lah. Jadi Allah Ta'ala menjadikan kepada asbab untuk kita boleh kenal Allah Ta'ala, boleh membenarkan Nabi dan Rasul ni. Asbab dia ialah menjadikan benda-benda yang boleh membawa kita berfikir. Bukan saja benda dalam bab mujizat, bahkan kalau tak mujizat pun sebenarnya sekeliling kita ni, awal-awal kitab lagi dia dah bicara dalam bab mujizat ni, apa dia? Benda yang mencari adat pun sebenarnya mendorong kita berfikir. Benda yang tak mencari adat pun sebenarnya adalah asbab untuk mendorong kita berfikir. Janganlah hanya dengan benda yang mencari adat baru kita nak berfikir, tapi benda yang tak mencari adat kita tak mendorong untuk berfikir dan mengiktiraf Allah Ta'ala. Cuma benda yang mencari adat ni dia sebagai pemangkin kot, untuk supaya kita berfikir ke Allah Ta'ala, ataupun sebagai satu tu guna bahasa pemangkin ataupun pemula. Dia sebagai pemula untuk memangkinkan kaedah berfikir dan penaklukan akal. Pasal kadang-kadang bila tak tersentak dengan satu benda yang pelik ni, akal dia tak boleh nak fikir. Tapi bila dah tersentak dengan sesuatu macam mana, dia akan mula berfikir, dan bila terus berfikir memang sampai apa sepatutnya dia akan sampai. Satu Allah Ta'ala dia bagi jadi mujizat ni lepas satu supaya kita boleh berfikir benarnya kejadian ini pula tu berlaku pula pada orang pilihan, nak menunjukkan maksudnya benar dakwaan orang yang terpilih ini. Dan khas kita bicara kalau zaman ni memang kita tak tengok dah semua mujizat ni, yang kita duk tengok semua berupa tak mujizat. Maksudnya benda yang peraturan alam yang selalu kita dah tengok dah, orang kata dah common tengok. Tapi macam mana pun kalau orang yang berakal, dia akan buat keputusan macam mana. Tentulah ada Tuhan yang maha bijaksana, yang maha sempurna, yang mengurus seluruh makhluk ini satu persatu, yang semua yang berlaku ini adalah istilah disebut oleh ulama tauhid sebagai asarullah. Semua yang berlaku ini adalah kesan daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang berlaku ni ialah kesan daripada perbuatan Allah Ta'ala.
Pasal manusia sendiri, haiwan, tumbuhan, benda-benda yang tak bernyawa ni, batu-batan, pepejal, cecair, gas ni, dia takkan boleh membuat urusan dia sendiri. Kalau kalau manusia pun yang berakal ni, dia tak boleh membuat urusan dia sendiri. Antaranya tengoklah urusan internal kita kan, jantung, proses-proses pencernaan makanan apa seumpamanya. Yang tu untuk kita berfikir bahawasanya memang itu semua adalah di luar kawalan kita. Tentulah ada satu kuasa yang sempurna yang mensistem dan mengawal dia dengan sempurna. Dengan itu kita akan mengiktiraf semua ni ialah asarullah, adalah kesan daripada perbuatan Allah. Yang perbuatan ni macam mana? Ada yang dia mencipta, ada yang dia memberi rezeki, ada yang dia menggerakkan, ada yang dia berhentikan, ada yang dia buat rupa, ada yang dia menghidupkan, ada yang dia mematikan, ada yang dia memuliakan, ada yang dia menurunkan, ada yang dia menaikkan. Macam-macam kalau nak hurai dalam asma' husna tu semua. Ada yang dia memberi hidayat, ada yang dia menyesat, ada yang dia mengkayakan orang, ada yang dia memiskinkan orang, ada yang dia menghinakan orang, ada yang dia memuliakan orang. Semua ada. Semua ada. Semua hal tu ada. Dan siapa yang mengurusnya? Mestilah sana ada satu kuasa saja yang menguruskan semua itu. Dan semua yang kita tengok ni adalah asarullah, mesti datang daripada af'al Allah Ta'ala. Dan tentulah bila kata af'al, perbuatan ni, perbuatan ni takkan datang melainkan daripada sifat, dan sifat takkan datang melainkan daripada zat, dan zat itu adalah Allah. Jadi bila zat ialah zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah, asar adalah asarullah. Kita mengaji tauhid nak sampai situ. Kalau nisbah kita belajar mukjizat, yang tu kata dia sebagai pemangkin dan pemula untuk memula fikir kawan Ta'ala. Tapi takkan setiap hari nak kena tengok mukjizat. Betul. Sebenarnya keliling kita pelik. Hari tu awal-awal kitab dia sebut pelik lah kita. Tuan-tuan tak pelik kan mata tuan-tuan yang bila tengok cahaya dia boleh kecil, anak mata tu bila tengok gelap dia boleh besar? Tak pelik? Pelik gila ke pelik banyak? Pelik sikit ke tak pelik langsung? Kalau tak pelik, tuan-tuan lah kena pelik kat tuan-tuan pasal tak pelik. Yang tu kot. Pasal Allah Ta'ala jadikan mukjizat tu sebagai satu pemangkin berfikir, pemula untuk berfikir. Lepas tu teruslah berfikir. Bayang tengok kita punya tangan macam ni, waktu kita panas dia boleh keluar peluh. Lepas lepas minum air panas tu macam keluar peluh tak? Bayang tengok macam mana boleh keluar peluh. Bukan kita yang ijaz bagi dia keluar. Bila sejuk sangat macam mana? Boleh tak? Bulu roma boleh tegak. Kita tarik urat bagi dia tegak ke? Tak ada boleh tak? Sampai satu tahap nanti ketar tak? Kita yang keletarkan badan kita macam tu ke? Ada. Lalu tak pelik ke? Nak kata apa? Saraf kita yang menggerakkan tu. Saraf ni siapa? Saraf ni benda menyawa ke? Satu Tuhan yang menguruskan kita. Saraf ni Tuhan. Saraf pun makhluk juga. Betul? Kalau dia makhluk, siapa khalik dia? Ni yang kita nak belajar tauhid, yang kita jadikan dengan mukjizat ni sebagai pemangkin, pemula untuk kita boleh ada satu kaedah penaklukan akal untuk berfikir, untuk sampai ke Allah Ta'ala walaupun tak tengok benda yang pelik. Dan kita dengan berfikir kita boleh dapat semua pelik. Boleh? Faham saya ke apa? Dan yang inilah yang diajar oleh ulama-ulama tauhid kat kita. Satu, ulama kita ajar apa? Macam mana nak kenal Allah Ta'ala? Bahru alam. Macam mana nak kenal Allah Ta'ala ada? Bahru alam. Macam mana Allah Ta'ala kidam? Bahru alam. Mana ada benda lain? Tak ada modal ke? Bukan tak ada modal. Nak cari apa lagi nak mendalil Allah Ta'ala? Alam lah. Dan alam tu nak tunggu pelik ke? Memang pelik. Cuma dah biasa tengok tak pelik. Tu yang kata mukjizat ni pemangkin. Bagi apa? Pemula. Apa lagi sebut bahasa? Bahasa nak sebut pemula, pemangkin cukup. Sebagai batu api nak spark bagi menyala. Dia menyala tu fikrah. Dapat satu pemikiran. Dapat satu idea.
Macam dah cerah tu macam. Tak berhenti-berhenti kan. Dapat buka satu. Tu yang Allah Ta'ala dia ajar kat kita dalam Quran. Kaedah penakulan ni dia sebut macam-macam tu. Apa sebut misalnya? Farji'il basara karrataini yang qaliba ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Ada dalam surah Mulk tak? Faham tak apa maksud dia? Macam mana kepala ayat tadi? Ajak baca. Farji'il basara karratain. Asalnya Allah Ta'ala suruh tengok langit. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tak akan dapati, kata dia, pada penciptaan Allah Ta'ala Ar-Rahman ini benda yang tak seimbang. Semua cantik. Tangan kita, jari lipat, dia punya cutting tu cantik, semua bab tu. Kalau kita ada akal, ada ilmu banyak lagi, kita kaji macam-macam lagi, kita akan dapati keseimbangan tu, tawazun tu istilahnya. Pasal Allah Ta'ala tak ada penciptaan dia yang tafawut. Faham sebaliknya, semua penciptaan dia ialah tawazun. Apa tawazun ni? Balance. No. Binatang besar-besar sikit, binatang mikroorganisma ni banyak. Bayang kalau terbalik tak? Mikroorganisma sikit, gajah beribu ekor macam. Oh, pening. Siapa yang menyusun populasi makhluk yang ada ni? Mikroorganisma ni akan dimakan oleh hak ni. Berapa populasi kena makan, berapa persen kena makan, berapa yang boleh sebaih balik, berapa yang kena makan. Jadi ada pemangsa yang memakan dia pula, makan dia pula. Nanti yang besar sekali last hanya beberapa kelompok yang tertentu aja. Dia tak banyak. Siapa yang menentukan populasi yang hidup mati ni? Siapa? Mesti ada sesuatu kuasa yang menyusun ni, betul tak? Yang ni yang Allah Ta'ala sebut tak ada benda yang tafawut. Semua tawazun, semua balance. Dan bila Allah Ta'ala dia janjikan nanti ada kiamat, di situ nanti nampak ada yang tak tawazun. Perempuan ramai, dah mula pening. Tak tawazun dah lah. Bila tak tawazun, jagalah. Yang ni tak tawazun, yang ni tak tawazun. Pasal apa? Pasal dia buat dengan sebab. Walaupun dia tak hajat pada sebab. Semua tu supaya kita fikir. Bila tengok alam ni dah tak tawazun, maksudnya tak seimbang, macam mana? Dia akan ada kerosakan lah. Macam mana pun saya nak sebut, dan kata Allah Ta'ala ajar kita ni, dengan mukjizat ni dia sebagai satu pemula, pemangkin, spark nyala api untuk memulakan kaedah berfikir. Tujuan mana? Capai Allah, kenal Allah. Dah kenal Allah Ta'ala macam mana? Sentiasa ingat dia. Tengok matahari, ingat Allah Ta'ala. Tengok bulan, ingat Allah Ta'ala. Tengok pokok, ingat Allah Ta'ala. Takkan nak tunggu bulan terbelah baru ingat Allah Ta'ala. Takkan nak tunggu ribut baru ingat Allah Ta'ala. Takkan nak tunggu nak tengok tsunami baru nak ingat Allah Ta'ala. Takkan nak tunggu rumah terbakar ingat Allah Ta'ala. Takkan nak tengok gunung berapi baru nak ingat Allah Ta'ala. Takkan nak tengok earthquake baru nak ingat Allah Ta'ala. Takkan kena telan bumi baru nak ingat Allah Ta'ala. Dalam keadaan tak kena telan bumi ni, tak kena earthquake, tak kena apa macam-macam bencana tu lah, dalam keadaan tenang ni pun sentiasa ingat Allah Ta'ala. Itu yang Allah Ta'ala kata lagi dalam ayat-ayat lain macam mana? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wal nahar. Kejadian langit, bumi, lagi apa? Perselisihan siang, malam. Bayang tengok, kutub utara lain dia punya jam panjang pendek dia. Kutub utara, kutub selatan lain, khatulistiwa lain, tropika lain, kan dia punya garis lintang tu lain, garis lintang lain, dia punya waktu semayang dia lain, waktu semayang, waktu terbit matahari, waktu terbenam matahari, waktu gelincir matahari. Macam tak boleh fikir. Ujung yang akhir ayat tu orang tak sebut inna fi zalika la ayatin liulil albab. Semua tu kalau tengok boleh berfikir, dia akan jadi sebagai tanda untuk boleh kita tauhid Allah Ta'ala. Siapa yang dapat ni? Ulil albab,
orang yang mempunyai akal. Kita ada akal tak ada akal? Ada akal tak ada akal? Macam tak mana jawab Ada akal tak ada akal? Takkan nak kata tak ada akal? Okey, sikit soalan macam ni. Akal kita, adakah kita guna untuk pergi ke Allah Ta'ala kat situ, ataupun akal kita tak pernah guna langsung? Inilah masalah kita. Kalau kita tengok ayat Quran, tuan-tuan, ayat Quran yang mengarahkan kita dan memuji orang-orang yang boleh tengok langit, bumi dan sebagainya ni, boleh kenal Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala puji dengan ayat dia, inna fi dhalika la ayatin liulil albab. Ada liulin nuha. Semua tu dengan mana orang, dengan mana zawil uqul, orang mempunyai akal fikiran, dan semua ni ialah golongan-golongan yang dapat tauhid Allah Ta'ala. Mereka ni akan sampai tahap macam mana? Allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dia akan ingat Allah Ta'ala masa berdiri, masa duduk, masa baring. Apa maksudnya? Every time ingat Allah Ta'ala. Duduk pun dia kata macam mana? Allah yang bagi aku duduk. Bangun tidur pun macam mana? Allah yang bagi aku bangun. Allah yang bagi aku hidup. Aku tidur pun macam mana? Allah yang bagi aku tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa amut. Naik kenderaanmu macam mana? Allah yang subhanallazi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Makan dia pun macam mana? Allah yang at'amana wa saqana. Kita buka puasa pun macam mana? Dia yang macam mana orang buka puasa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Atas rezeki engkau ya Allah aku buka. Iktiraf ke Allah tak tu? Bagi kenal dia tak? Bukan sekadar makan je, bukan sekadar sebut je, supaya feel kat dia, rasa kat dia. Nak boleh rasa dia macam mana? Ni saja tunjuk itu. Ni use your sense, use your head, use apa? Use your akal, use your kepala otak. Buat apa? Supaya jadi ulil albab, ulil nuha, supaya boleh berfikir. Fikir ke mana? Iktiraf ke Allah Ta'ala. Mesti ada kuasa yang menyusun dan mengatur perkara ni. Satu, kita dah bicara bab ni mukjizat, takkan dia jadi sejarah gitu je. Sejarah ni untuk apa? Untuk jadi pemangkin, pemula, supaya macam mana Nabi-Nabi dapat, para sahabat dapat, macam mana yang Rasul-Rasul tunjuk pada mereka, macam inilah juga ulama-ulama awliya Allah tunjuk pada kita macam mana kita nak dapat tauhid pada Allah Ta'ala dengan melihat alam. Itu yang ulama kita sebut dalam kitab tauhid, baru alam, baru alam, baru alam, baru alam. Baru alam mendalilkan semua sifat Allah Ta'ala. Betul? Apa dalil Allah Ta'ala ada sifat kalam? Baru alam. Apa dalil ada kudrat? Baru alam. Tu kata tak ada modal ya. Alam lah dalil yang paling besar. Apa lagi dalil? Macam mana kita jalan nak kenal Allah Ta'ala? Takkan nak kenal direct, mesti indirect. Jadi indirect tu apa alat nak kenal Allah Ta'ala? Nisbah perkakas guna akal. Peraturan asbab nak bagi kenal boleh sampai ke dia apa? Tengok alam. Nah, alam tu nak tengok macam mana? Ni asarullah. Tu istilah yang disebut ulama lah. Istilah asarullah maksudnya ni pentadbiran dia, kesan daripada perbuatan dia. Dia buat siang, dia buat malam, dia buat, ada yang Islam, ada yang kafir, dia buat, ada jahil, ada alim, ada lelaki, ada perempuan, ada fasik, ada wahabi, ada syiah, ada ahli sunnah, ada liberal, ada UMNO, ada PAS, ada PAN, macam-macam, ada DAP. Pasal apa tu? Semua tu untuk liulil albab, untuk ulil albab, fikir supaya boleh capai Allah Ta'ala. Dan matlamat dia apa? Supaya kita buat kerja, kita ada tugas, dan matlamat kita nak capai dia, dan kita kena faham apa keliling kita ni adalah sebagai ujian untuk kita capai dia. Yang ni yang kita kehidupan ni tuan, bila kita tak faham proses ni, kalau kita tak faham, kita akan rasa sedih dan susah hati duduk atas muka bumi. Kalau kita faham proses ni, semua ni adalah tarbiyah Allah Ta'ala untuk kita sampai ke dia. Dan jangan tak tahu perjalanan macam ni tuan, rumit tak sebenarnya? Rumit. Dia mesti ada guru yang mengajar, mesti ada. Saya sebut ni tuan-tuan, dulu-dulu kita tak pandai bab ni, tapi bila jumpa guru yang betul tuan-tuan, dan dia ajar kita sistem dan perjalanan ni, Masya Allah, boleh kenal sebiji-sebiji perjalanan hidup. Ni semua dia nak ajar pada kita macam mana perjalanan
dan dengan itu kita akan mengiktiraf Rasulullah benar yang Rasulullah cakap semua betul. Lepas tu kita punya perjalanan bagi betul. Kita akan tengok keliling kita macam mana Rasulullah kata yang dia pernah sebut, dia pernah sabdakan akhir zaman pegang dengan agama ni macam genggam bara api. Genggam bara api boleh pegang, boleh pegang, lepas tak? Maksudnya orang yang pegang agama ni dia sampai lepas agama dia. Tok Imam pun lepas agama ni. Macam apa? Nak buat agama ni bukan senang kan? Boleh rumah tuan-tuan tak ada istro, boleh tak? Try no, potong tak payah. Tak boleh duduk je lah. Sambal pula jiran pula perli. Tak ada duit kan nak masuk astro. Macam tahan telinga. Nak pegang agama susah kan. Tambah kita pakai kereta buruk je. Boleh lah kita baru gaji awak lebih besar pada kita. Kita tak mau loan tu. Macam tahan telinga. Lagi kita buat agama, lagi kita ketat peraturan agama, lagi orang kata macam-macam kita. Macam boleh lepas tak? Saya nak lepas agama. Macam apa? Panas tu, tak boleh pegang. Tak boleh pegang. Macam mana genggam bara api tu. Saya dah kata apa ni? Macam mana Rasulullah sebut tu betul lah. Yang ni yang kita dapat tengok. Yang ni perjalanan hidup. Jumpa guru, ada orang boleh asuh. Sebaik-baik keadaan adalah kita boleh berada dengan orang-orang yang macam ni. Orang yang kenal perjalanan ni, dia boleh tunjuk dan asuh kita macam mana kita berjalan nak sampai dengan Allah Ta'ala. Satu nisbah Quran Allah Ta'ala kata macam mana? Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Allah Ta'ala kata, wahai orang beriman, kamu takwalah dengan Allah Ta'ala. Dan nasihat dia apa? Kunu ma'as sadiqin. Kamu mestilah ada bersama-sama dengan orang-orang yang sadiqin. Bukan saja tahap dia, tahap salihin, tahap sadiqin. Lagi tinggi tak makam? Sadiqin ni macam mana? Orang betul-betul tasdik iman dia kan. Soleh pun dah bagus dah. Kalau sadiq macam mana? Macam Abu Bakar As-Siddiq, dia makam Siddiq. Macam Siti Maryam, wa ummuhu siddiqah, tu pangkat Siti Maryam. Jadi orang yang macam Siti Maryam, orang yang macam Sayyidina Abu Bakar ni, kita nak jumpa Nabi-Nabi tak boleh dah. Yang ada pun mungkin pewaris Nabi, awliya Allah, ulama-ulama. Kita kena berada dengan mereka, berdamping dengan mereka, duduk semajlis dengan mereka. Apa lagi apatah lagi berguru dengan mereka. Apatah lagi bukan saja berguru bagi ilmu, tapi berguru dengan mengasuh dan mengajar macam mana nak berjalan. Ini adalah sebaik-baik keadaan. Jadi asal saya nak sebut ke sana tu, nak kata nisbah Allah Ta'ala dijadikan benda mencari adat ke tak mencari adat ke, nisbah Allah Ta'ala ni kuasa dia sama. Maksudnya apa? Dia boleh buat benda yang beradat atau mencari adat, kerana semua tu adalah tahta tasarrufihi wa basyiatihi, di bawah perintahan dia dan di bawah kehendak dia. Wala ya'zumu syai'un minhuma lada azamatihi. Tidak ada yang besar oleh sesuatu pun minhuma, daripada keduanya, daripada kulan tadi, setiap satu ni, benda yang mencari adat atau tak mencari adat, domnya tu kembali daripada situ. Tak ada satu benda pun yang istilahnya besar lada azamatihi, di sisi kekuasaan Allah Ta'ala. Nisbah kita ada besar lah. Mujizat ni nampak besar, benda yang dah biasa tengok, biasa aja. Pada Allah Ta'ala macam mana? Tak ada besar kecil. Yang ni pun kita sebut di atas pemangkin dan pemula. Orang yang dah beriman betul-betul macam mana? Tak ada beza juga. Mujizat tak mujizat macam mana? Sama aja. Maksudnya mujizat pun dia beriman, yang tak mujizat pun beriman juga. Macam mana mujizat dia boleh lihat azamah, akan boleh lihat keagungan Allah Ta'ala, benda tak mujizat pun dia boleh melihat keagungan Allah Ta'ala. Kita yang tak dapat tu mujizat, tengok gerhana bulan, gerhana matahari, itu pun kalau dah biasa tengok. Dulu jarang tengok gerhana matahari tu tak, gerhana bulan, macam pelik lah tengok. Jakun tak? Jakun dah biasa tengok macam mana? Betul. Kalau hari-hari hujan batu macam mana? Kalau kali pertama hujan batu, hujan ais, macam pelik lah. Hari-hari hujan batu sampai susah hati pula. Habis bumbung, pecah habis tak kentin. Betul?
pecah habis cermin kereta. Jadi masalah lah. Saya nak sebut apa ni? Benda yang kita tak biasa jumpa, jakun. Bila dah jumpa selalu, boring lah, bahkan susah hati pula lah. Betul. Sepatutnya jalan tu ialah semua jalan untuk marifat Allah Ta'ala, untuk kenal Allah Ta'ala. Kenal tahu mana? Ni semua adalah asarullah. Kat kita dua keadaannya, tak syukur, sabar. Macam mana kefiat syukur, macam mana kefiat sabar. Ni kena mengaji panjang, tapi umum bahasa dia dua je keadaan kita. Dan pernah isyarat Nabi SAW, dia kata apa? Asyukru nisful iman, asabru nisful iman. Syukur separuh, sabar separuh. Macam sempurna tak? Kamil lah. Keadaan hidup kita pun dua je. Tak baik, buruk. Buruk, sabar. Baik, syukur. Kamil lah. Tamam. Complete. Perfect. Bila tak ada dua-dua ni, aduh. Baik. Jadi nisbah Allah Ta'ala tidak ada apa pun istilah besar kat dia. Macam mana pun kat kita ada macam tu. Yang tu lah kalau kita sebut atas bicara ke mujizat Allah Ta'ala bagi ke Rasul, dia akan jadi pemangkin, pemula untuk kita mula berfikir. Dan bila kita dah membenarkan Rasul, dan Rasul sendiri nisbah ajaran dia dengan apa yang dibawa dalam Quran, apa yang dia datangkan dalam sabdaan dia, kalau kita tengok dalam hadis-hadis dia menguraikan tentang kebesaran, kehebatan Allah Ta'ala ni, antaranya dia cerita apa? Dia ceritakan kejadian alam lah. Malam, langit, bumi, hujan, tumbuh-tumbuhan. Kita ambil mudah kan? Kita minum air je tak? Allah Ta'ala kata apa? Afara'aitumul ma'alladhi tashrabun? Have you ever seen water that you drink? Antum anzaltumuh minal muzni? Adakah kamu turunkan dia daripada awan? Am nahnul munzilun? Ataupun kami yang bagi turun? Simple je benda ni, hujan je pun. Afara'aitum ma tazra'un? Adakah kamu tak lihat apa yang kamu tanam? Biji-bijian yang kamu cucuk, buah jagung misalnya. Buah benih, kambus. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Adakah kamu bagi tumbuh pokok tu ataupun kami bagi tumbuh pokok? Afara'aitum ma tumnun? Tak tengok proses pemanian? Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Adakah kamu yang cipta makhluk janin yang dalam rahim isteri kamu ataupun nahnul khaliqun, kami yang cipta? Semua hak dia betul tak? Dia ajar berfikir kat apa yang pelik-pelik, tak benda keliling kita. Cuma bila dah dengan faktor adat, tenggelam tak? Dia tenggelam. Tapi sebenarnya ada jalan tak boleh kenal Allah Ta'ala. Memang semua tu adalah jalan kenal Allah Ta'ala. Semua tu jalan kenal Allah Ta'ala. Yang ni yang kalau ulama kita sebut entah, yang ni dipanggil asarullah. Inilah dipanggil kesan daripada perbuatan Allah Ta'ala. Kita akan dapat semua ni al-af'alullah. Kalau kita belajar tauhid, antaranya kan kita ni perbuatan kita. Siapa buat perbuatan kita? Allah lah. Okay, kat kita tu satu hal. Sekarang kita bayangkan tengok, bukan saja kita punya perbuatan Allah Ta'ala buat, semua ni adalah perbuatan Allah Ta'ala. Tapi dengar elok, semua tu adalah perbuatan Allah Ta'ala, bukan semua tu Allah Ta'ala. Kalau semua Allah Ta'ala gelong, Allah Ta'ala satu je, bukan semua tu Allah Ta'ala. Semua tu adalah asarullah, bukan semua tu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ialah Allah, makhluk ialah makhluk. Jangan dikata makhluk ialah Allah. Makhluk Allah lah. Tapi daripada makhluk Allah Ta'ala, kita boleh ambil dalil lah, ambil faham, mesti Allah lah khalik dia, Allah lah yang menjadikan dia, Allah lah memilik dia, Allah lah yang mengurus dia, Allah Ta'ala lah rezekikan dia, Allah Ta'ala lah membuat segala peraturan dia. Jadi dengan kita tengok alam ni ialah jalan untuk kita boleh iktiraf Allah Ta'ala dalam semua bab ni. Itu yang ulama meletakkan dalam 4 bab kan. Dia sebut asar, dia sebut af'al, sifat, tak? Semua tu pergi siapa? Asarullah, af'al Allah, sifat Allah, zat Allah Ta'ala. Jadi apa yang dibagi, yang kita dah tengok ni, semua ni adalah hasil limpahan daripada zat dia, daripada sifat dia, daripada perbuatan dia, daripada asar dia. Kita nampak tak? Allah Ta'ala melihat tak? Macam mana kita boleh nampak?
Ni limpahan daripada dia bagi sifat basar dia kat kita. Cuma dia bagi kita kadar untuk kita punya keperluan. Kalau dia bagi kita boleh melihat semua macam mana dia melihat, macam mana? Dia tak bagi kita macam tu. Kalau dia bagi kita macam kucing melihat, macam mana? Dia bagi kita macam malaikat melihat, macam mana? Haru tak kita? Haru tak haru? Ke tuan-tuan nak macam mana malaikat melihat, tuan-tuan nak melihat? Tak. Syukurlah Allah Ta'ala bagi kita melihat tera ni. Pasal dia bagi tu memang layak untuk kita tera ni. Kalau dia bagi boleh melihat semua, boleh melihat jin, macam tuan-tuan tak boleh duduk, tuan-tuan jadi gila seorang-seorang. Tengok ni gelak, tengok ni teriak, tengok ni takut. Siapa? Tengok muka macam-macam. Orang lain tak nampak, tuan-tuan je nampak. Mula orang kata ni budak Tanjung ni, buat pergi Tanjung, padan dengan muka. Nampak punya pasal jadi masuk Tanjung. Tanjung tu Tanjung rambutan lah. Sikit saya nak sebut itu kan. Jadi pasal apa kita nampak? Allah Ta'ala bagi kesan limpahan sifat melihat dia bagi kita. Kita boleh mendengar tak? Siapa mendengar sebenarnya? Allah yang mendengar. Kita mendengar. Sekadar dia bagi limpahan mendengar sebahagian daripada apa yang kamil ada kat dia. Kat kita ni yang layak dan munasabah untuk keperluan kita untuk mendengar, dia bagi. Ambil dengar. Dia bagi tak? Dia bagi. Zat kita dia bagi, sifat kita dia daripada dia juga, perbuatan pun daripada dia juga, kesan daripada perbuatan dia. Apa dia? Tengok ada tangan, kaki, mata, hidung, dengan ada organ dan anggota. Tadi sebut sifat tu sifat melihat. Mata ni asar perbuatan. Jadi apa? Semua bab zat, bab sifat, bab af'al, bab asar ni semua datang daripada Allah Ta'ala. Yang ni lah ulama-ulama kita tauhid, ulama tauhid kita, awliya kita mengajar kita macam mana supaya kita boleh istilahnya, kalau guna istilah ahli sufi sikit tuan-tuan, boleh syuhud ke Allah Ta'ala. Istilahnya syuhud lah. Apa makna syuhud? Boleh pandang Allah Ta'ala. Pandang macam mana? Tengok makhluk faham ke Allah Ta'ala. Tengok makhluk sedar ke Allah Ta'ala. Yang ni yang kita tak dapat ni. Kita iktiraf Allah Ta'ala ni lama dah, betul? Yang ni lah kalau kita dapat semua tuan-tuan, kita baru dapat tauhid hakiki. Macam mana tauhid hakiki? Kita tengok sifat, katalah kita melihat, kita usah orang lain, kita boleh melihat, kita dapat rasa Allah yang bagi aku melihat. Tauhid tak? Kita rasa siapa bagi melihat? Allah melihat. Aku apa? Aku buta. Buta bila kita Allah Ta'ala bagi melihat, dia akan persoal lah kita melihat apa. Bila kita tengok awet lalu macam khianat tak nama dia tu, berani tak lihat? Kalau kita rasa memang Allah bagi lihat, ini ialah amanah untuk dia bagi kita untuk kita lihat apa yang boleh lihat. Bila berani tak tengok awet? Sedar tak Allah Ta'ala bagi kita lihat sekarang? Sedar tak? Ni Allah bagi aku lihat ni. Takkan aku nak tengok benda haram kot? Astagfirullah. Khianat ni. Dapat tauhid tak? Boleh rasa ke dia? Memang boleh rasa ke dia? Yang ulama-ulama kita ajar apa? Nak tengok, bagi sedar. Tengok kita daripada Allah Ta'ala. Kita tengok dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang bagi kita lihat. Dan tengok tu apa? Untuk Allah Ta'ala. Tengok kerana dia. Benda yang dia tak bagi tengok, tu saya tengok. Dan sedar kan, kita boleh tengok siapa? Dia yang bagi keupayaan kita tengok. Boleh dapat tak? Kenal Allah Ta'ala. Kenal clear ke tak clear? Clear. Saya tunjuk jalan ni. Satu. Kalau tuan-tuan nak khusus, tuan-tuan kena duduk dengan guru khusus. Saya lontar sekali lalu nak lebih, kena muamalah lebih kan. Kata apa, kalau nak buat bisnes serius je lah. Saya bagi sikit je, agak-agak sikit macam tu pun kalau tuan-tuan rasa dah berjalan, dah boleh berjalan sesuatu. Kalau tuan-tuan ambil total 100% macam mana? Best tak? Best tak best? Ke tidur? Okey. Iya tuan-tuan, itu perjalanan kita. Kalau kita dapat perjalanan betul, macam mana awliya Allah dah sampai, kita sampai, kita boleh rasa kita baru dapat bunga api sikit tuan-tuan. Bopi lah bahasa bunga api kan. Kita dapat cetusan sikit je, dah boleh feel lah. Boleh sikit. Macam ni tauhid rupanya. Best lah. Tuan-tuan bayang tengok awliya Allah. Satu dewa ni macam mana? Ala inna awliya Allah.
Mereka apa sifat dia? La khaufun alaihim walahum. Bukan cerita dongeng kan? Bukan cerita saja. Memang kita boleh dapat tahap tu. Jadi apa? La khaufun, tak ada rasa takut pun. Kita seorang, musuh 1000, takut tak? Inna Allah ma'ana. Allah bersama dengan kita. Sahabat tak takut, Rasulullah tak takut, Nabi-Nabi tak takut. Pasal apa? Hadza ma wa'adallahu wa rasuluh. Ini ialah apa yang Nabi, Rasulullah, Allah dan Rasul dia janji. Jangan takut. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tak pernah duka cita. Dia dakwah orang tak mau ikut, bukan tanggungjawab aku untuk bagi dia ikut aku. Kerja aku buat. Ni ialah asarullah, untuk tengok aku ni buat kerja tak buat kerja. Tu je. Dia tak pernah susah hati orang marah dia, orang maki dia. Yang penting aku buat apa? Aku sabar tak sabar? Adakah aku boleh buat akhlak baik kepada orang yang buat jahat dengan aku? Kalau memang dapat tuan-tuan, memang la khaufun alaihim walahum yahzanun. Macam mana pun senang kena dapat peri-peri tu. Kena ada ilmu, kena ada latihan. Latihan apa? Sehari cukup 10 minit, 2 jam. Jadi pun perjalanan dia macam mana kan? Satu. Belah tu jangan tak tahu ada rintangan tak, ada penghalang tak, ada syaitan tak, ada nafsu tak. Oi, macam-macam tuan-tuan. Kalau tak dapat bimbingan betul, kandas kita. Pasal kita nak berjalan ke orang Ta'ala ni, mesti ada orang yang memang dah sampai ke orang Ta'ala. Dia dah sampai baru boleh dia bimbing kita. Kalau dia tak sampai, memang dia payah nak bimbing kita. Kalau kita nak berjalan sendiri, saya nak kata ini, try tengok jalan sendiri. Boleh? Tuan-tuan tak pernah bawa kapal terbang, saya kata ini, try tengok, bawa. Cuma bawa, naik boleh, nak turun tak pandai. Saya nak kata gitu ya. Nak kata tak boleh naik, saya kata mustahil sangat. Boleh pergi naik. Kapal terbang boleh bawa naik. Saya sebut tu pasal saya main game kapal terbang kan. Sama apa, simulator naik kapal terbang, flight. Memang boleh naik, nak turun susah kan. Nak turun susah. Macam ni, tuan-tuan nak naik senang, tuan-tuan nak turun susah. Tuan-tuan kenal Allah Ta'ala. Betul macam mana? Aku ni macam mana ni? Aku duduk tinggi kan ni? Ni semua Allah, asarullah, afa'alullah, sifat Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala. Nak turun tak boleh? Kena ada guru bimbing. Dia kata macam ni, tengok meter ni, kau turun sikit. Pasal kena ada naik turun. Ada waktu memang kena lihat Allah Ta'ala, ada waktu kena tengok asbab, ada waktu kena buat asbab. Asbab tak boleh tinggal, pasal Allah Ta'ala buat perjalanan dunia ni asbab. Rasulullah pergi perang pakai baju rantai, pakai baju besi, pakai perisai, pakai pedang, pakai tombak. Walaupun pedang Badar, ada yang pakai ranting kayu je untuk lawan orang yang senjata lengkap. Tapi ada ketika Rasulullah pakaian lengkap untuk lawan dengan orang kafir. Jadi maksudnya ada naik turun tau. Dia bukan naik je semua tawakal je, tak juga. Ada sebab, macam mana pun tak pegang dengan sebab, pegang dengan Allah Ta'ala. Tapi jangan tinggal asbab. Ada waktu kena tinggal asbab dan lupakan segala asbab, hanya ingat kepada Allah Ta'ala. Masa bila tu? Kena duduk jalan dia betul-betul. Duduk jalan dia betul-betul. Jadi asal kita duduk bicara tu, nak bicara ke mukjizat tu lah asalnya. Yang kita benda pelik ni, Allah Ta'ala jadikan kita sebagai pemula, sebagai pemangkin untuk kita boleh sampai ke dia. Wa in kana fi nazarina al-qasiri annana najidul farqa bainahuma aziman. Sekalipun kata dia, dan sesungguhnya wa in kana, sekalipun kana adalah fi nazarina, pada pandangan kita, al-qasiri yang pendek ini, asal makna qasara pendek lah, pandangan kita yang pendek ini, yang dangkal ini, annana, kita akan dapati najidul farqa, kita akan dapati perbezaan bainahuma, antara keduanya, antara kulan tadi, setiap satu daripada benda mencari adat dan tak mencari adat, kita akan dapati perbezaan aziman yang besar. Di sebab kita ukur besar tak? Kita akan ukur dia satu perbezaan yang besar. Di sisi Allah Ta'ala macam mana? Tak ada beza pun. Satu, kalau kita dapat faham macam mana Nabi Rasul faham macam mana? Ada beza tak mukjizat dengan khalirul mukjizat?
Tak ada. Bahkan yang tak mukjizat sebenarnya kita akan rasa nanti lebih besar. Dengar elok kan. Perjalanan lah macam saya sebut ni, itu yang kalau kita boleh teliti elok, kalau tangan Rasulullah boleh mengalir air, tangan kita pun sebenarnya boleh mengalir air. Dan memang air duk keluar sentiasa. Bukan air, wap air pun keluar, air pun keluar daripada kulit kita. Cuma taklah macam kapasiti yang keluar pada Rasulullah yang sekali dibuat dalam bekas semua orang pakai kutip. Tapi memang air keluar pada tangan kita, betul tak? Memang keluar. Tengok ni macam mana. Sebenarnya mukjizat yang Allah Ta'ala beri kat Rasulullah tu, kat kita pun sebenarnya ada. Kita boleh tengok mukjizat tu. Dan dengan itu kita boleh kenal Allah Ta'ala dan mengiktiraf Allah Ta'ala, mengakui bahawasanya ni ialah perbuatan Allah Ta'ala, ni asarullah, af'alullah, sifatullah, zatullah. Kalau nisbah kitanya pandangan yang dangkal ni, kita akan dapati memang ada perbezaan besar. Wa huma indallahi sayyani atau syai'ani. Kedua-duanya mukjizat dan tak mukjizat ni di sisi Allah Ta'ala, syai'ani dua perkara yang sama, fil jawaz wal imkan, pada harus dan boleh. Dia harus dan boleh, memang boleh, bukan mustahil. Semua dalam kuasa dia dan kehendak dia. Nisbah Allah Ta'ala nak bagi matahari terbelah dengan nak bagi laut terbelah, apa lagi dengan tak bagi terbelah, macam mana? Sama je. Nisbah Allah Ta'ala buat sama je. Allah Ta'ala tak ada istilah kat dia senang susah, tak ada. Summa innahu fi ba'd riwayat allati nuqilat tilkal mu'jizatu ma yufidu anna rasula talaba wuqufa syamsi aw i'adatiha fala yuqalu ala fardi taslimi ra'yil hay'ati al-jadidati bidawranil ardi annahu kana sawabu fi haqqihi zalika rasuli an yatluba wuqufal ardi aw aksa harakatiha iwadan an talabi zalika fi syamsi. Baik, sikit lagi dia nak bahas macam ni sikit. Bab mana ni? Bab masih bab berhenti matahari lagi macam ni. Summa innahu, kena yang kata dia bahawasanya halawa sya'na domain sya'an tu fi ba'd riwayat, ada sebagian riwayat alati nukilas, yang riwayat ni bila dinukilkan kepada kita, tilka mukjizat tu, kata dia macam ni, ada nukilan kata macam ni, mukjizat ni ma yufidu, barang yang memberi faham ia riwayat ni, anna rasulah, bahawasanya Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dia talaba wuqufa syamsi, Nabi Muhammad ni dia yang meminta, dia yang menuntut berhentinya matahari. Au i'adataha, kita baca i'adataha, ataupun Rasulullah yang minta supaya i'adataha, patah baliknya ia matahari. Ada riwayat sebut macam tu. Baik, kan kita dah bincang itu nisbah perjalanan matahari dengan bumi ni, siapa yang berjalan sebenarnya? Sepatutnya minta matahari berhenti atau patah balik ke minta bumi yang berhenti pusing? Boleh faham? Dia nak sebut tu. Sepatutnya kalau kita faham macam mana lah ni, kita dah diajar dengan ilmu sains, ilmu geografi apa, bumi berpusing atas paksi dia kan, lepas tu dia mengelilingi matahari, betul tak? Sepatutnya kalau itulah realiti kita punya keadaan, Rasulullah minta apa? Ya Allah, berhentikanlah perjalanan bumi, betul? Tapi atas riwayat, ada riwayat dia kata, ada setengah riwayat kata Rasulullah minta berhentikanlah perjalanan matahari, ataupun bagi matahari ni patah balik. Macam ada clash tak? Kalau dah pandai jawab, baguslah. Jadi maksudnya kalau jawab dengan pandangan mata tu, maksudnya ada boleh ingat pelajaran dulu kita pernah bicara bab tu, betul tak? Macam mana buat tu dia sebut tu. Jadi kata dia, fala yuqalu ala fardi taslimi ra'yil hay'atid jadidah, maka tidak dikatakan di atas kalau kita fardu serahkan pandangan hay'atil jadidah, ahli sains yang moden ni, dia kata bidauranil ard, dengan berpusingnya bumi, apatah lagi dengan ayat berpusingnya bumi di atas pasir dia, anahu kana sawabu. Jadi kalau atas pahaman
ahli sains, ahli geografi dan sebagainya, memang kita pun dah diasuh, itulah pahaman kita. Annahu kana sawabu, kata dia adalah yang sepatutnya, yang betulnya, fi haqqi zalika rasul, pada diri rasul ni, ayatluba, bahawa meminta rasul ni wukufal ardi, berhenti bumi, bukan minta berhenti matahari. Ni riwayat Rasulullah minta berhenti matahari, au aksa harakatiha, ataupun terbalikkan pergerakan bumi, bukan matahari yang patah balik, tapi bumi yang patah balik. Boleh faham? Nampak? Boleh bayang apa masalah ni, isu ni? Iwadan, ganti an talabi zalika fi syamsi, ganti daripada menuntut berhenti dan menuntut patah balik pada matahari. Macam mana nak jawab soalan tu? Kalau tuan-tuan dah boleh jawab, alhamdulillah, maksudnya dah memang dah faham lah isu ni. Macam ni kata dia, li'anana naqulu, kita nak kata macam ni, ala fardi taslimi zalika, di atas fardu kita serahkan pahaman ahli sains macam ni. Dia apa? Fala mani'ah, tidak ada sesuatu pun yang menegah an yakuna rasulu, bahawasanya rasul ini ya'lamu haqiqatal amri, memang rasul ni sebenarnya tahu realiti urusan. Agak-agak Allah Ta'ala buka tak pengetahuan yang sebenarnya kat rasul, matahari bergerak ke bumi yang berpusing yang tak pasti dia. Agak-agak rasul tahu tak? Takkan rasul jahil dia tak? Rasul cerdik tak cerdik? Cerdik. Kok kita je yang bengong kan? Macam mana pun di atas kecerdikan dia, dengan kebengongan umat zaman dulu, kalau kecerdikan ini dia serlahkan dengan dia kata, ya Allah, berhentikanlah bumi ini dan patahlah balik bumi ini daripada perjalanan asal dia. Macam orang kata apa? Muhammad ni gila apa? Betul tak? Pasal orang tu zaman tu semua bengong, dia seorang je yang tahu realiti bumi punya perjalanan. Yang akan dapat hidayat apa? Siapa esok? Kita lah dapat hidayat. Orang zaman tu seorang tak dapat hidayat. Pasal apa? Dia orang tak boleh menyingkap perjalanan matahari dan bumi. Tapi Rasul cakap pasal apa? Dia cakap sekira-kira ataupun bihasabi, dengan munasabah ilmu pengetahuan zaman dulu berdasarkan pandangan mata. Dia bukan tak tahu realiti. Disembah Allah mesti dah cerita kat dia satu persatu. Apatah lagi kita tanggung Rasulullah naik Mi'raj, betul tak? Dia nampak ada mana matahari dan bulan. Dia nampak matahari duk pusing bumi macam tu ke? Dia nampak bumi duk pusing macam tu dengan pusing matahari? Jawab. Dengan Syekh Muzaffar duk naik tu, dengan Rasulullah naik, mana tinggi lagi? Jangan buat bodoh betul tak? Rasulullah cerdik tak cerdik agak-agak? Yang kita duk tengok gambar pun matahari macam ni, semua cakrawala, cakra suria duk pusing tu pun, bukan ada siapa pernah ambil kamera macam tu, mana ada? Itu dia tak hayalan dia lukis tu, ataupun mungkin kamera yang dia orang hantar menggunakan spaceship apa dan sebagainya. Tapi manusia pergi ambil kamera tak ada, tak ada. Rasulullah macam mana? Dia tengok dengan mata kepala dia naik atas. Agak-agak cerdik ada. Jawab. Sangat cerdik tak? Kalau dia cerita betul-betul macam mana? Dia seorang je dapat hidayat, orang lain tak dapat hidayat. Jadi Rasulullah jawab macam mana? Dia tak jawab dengan haqiqatul amri. Tak behak cerita ni. Ulama zaman dulu ni tuan dah cerita dah benda itu. Kita tak pernah mengaji. Satu saya, masa saya baca kitab ni tuan, saya syok gila punya. Best okay. Masa saya mula-mula jumpa kitab ni, kata, sedap lah kitab ni. Saya syok ke mana tu. Best tu. Walakinnahu, akan tetapi kata dia, Rasul ni, dia talaba zalika, dia minta demikian tu, kata berhenti dan patah balik ini fi syamsi, pada matahari. Pasal apa? Binaan ala zahiri wal jari fi ra'yi sya'bi wal ma'lufi bainahum fil istimal. Kerana nak memperlakukan di atas zahir. Yang kita dok tengok zahir apa? Matahari lah yang bergerak. Minta matahari berhentilah. Kita nampak matahari yang berhenti, jadi minta matahari lah berhenti. Kita nampak matahari yang bergerak, minta matahari lah berhenti, minta matahari lah patah balik. Bukan minta bumi berhenti. Wallahu subhanahu wa ta'ala ya'lamu, ala di atas binaan ala zahir wal jari, dan yang berlaku fi ra'yi sya'bi, pada pandangan kaum, pada pandangan bangsa, wal ma'luf, dan yang telah dibiasakan, yang telah dijinakkan. Ataupun ma'luf ni antara mana bahasa jinak, maksudnya dah terbiasa, bainahum, di antara mereka tu, sya'bi, antara kaum, di antara manusia, pilih simal pada penggunaan.
Memang manusia dia pakai dengan bahasa Melayu, bahasa orang putih, bahasa Arab sama tuan-tuan bahasa dia. Apa dia? Terbit matahari, betul? Arab kata apa? Tala'ati syams. Bahasa Inggeris kita apa? Sunrise. Bukan earth facing the sun. No. Tak ada siapa cakap itu. Hatta Alisain. Alisain pun kata sunrise, sunset. Nampak? Betul? Siapa dia orang cakap itu? Sedangkan dia yang kata bumi berpusing atas paksi dia. Dia kata our earth is facing the sun. Bodoh lah. Dia tak akan cakap gitu. Dia akan cakap berdasarkan apa yang dia tengok dengan mata. Rasulullah macam mana? Cantik lah ulama itu tolong jawab. Best. Best kan. Tu ulama-ulama dulu cerah mata hati kan. Wallahu subhanahu wa ta'ala ya'lamul maqsuda min talabihi, dan Allah Ta'ala mengetahui maksud daripada tuntutannya, tuntutan Nabi SAW. Wala yakunu dhalika ghalatan minar rasul, dan itu bukanlah satu kesilapan daripada Rasul. Tak ada silap apa langsung pun. Dia cakap berdasarkan pandangan mata dia. Baik, kata dia macam itulah juga nara ahlal hayati jadidah. Macam itulah juga kata dia kita dapat melihat ahli sains yang moden ni yujirruna fi kalamihim, mereka menarik atau mereka menggunakan fi kalamihim pada percakapan mereka itu ala zahiri ma yabdu li ahli lughatihim. Dia menggunakan pada percakapan mereka di atas zahir apa yang ternyata pada ahli lughah mereka, pada ahli bahasa mereka. Macam kita Melayu sebut macam tu kan, matahari terbit macam tu. Kalau duduk Kelah Hulu, matahari tubik. Tubik itu pasal bunyi ulu baling kan. Tubik, matahari tak terbit lagi kan, terbit tubik itulah. Baik, wa yajri fi simalim, dan itulah yang berlaku pada penggunaan mereka itu. Itu yang kita kata sampai orang putih pun guna gitu. Profesor pun guna macam tu. Ahli sains pun cakap macam tu. Jadi apa masalah kat dia orang? Tak ada masalah. Kalau kat dia orang pun tak ada masalah, takkan nak katakan Rasul ada masalah? Ya betul. Jadi Rasul dia cakap macam mana kepakaran. Kita kata ahli sains macam tu, Rasulullah pun ada kepakaran dia. Di atas dia tahu realiti, walaupun dia tahu realiti, tapi dia bercakap berdasarkan apa yang dia tengok yang biasa dipakai oleh masyarakat. Fayaquluna, berkata mereka itu. Yang ni dia sebut bahasa yang dipakai. Tala'ati syamsu wa gharabat. Kata dia wa gharabat. Terbitlah matahari dan terbenamlah matahari. Melayu cakap macam tu, Arab cakap macam tu, orang putih pun cakap macam tu. Kalau ada Tamil pun cakap macam tu. Urdu pun macam tu. Apa bahasa? Semua sama je. Sama je. Wa hum ya'taqiduna wuqufaha. Mereka mengiktikadkan berhentinya matahari, wa harakatal ardi, dan bergeraknya bumi. Padahal ahli sains ni dia dok kata matahari berhenti, bumi bergerak, bumi berpusing. Tapi walam nasma'uhum yaqulun, kita tak pernah dengar ahli sains ni, lam nasma'hum, kita tak pernah dengar hay'ah jadidah ni, ahli sains yang moden ni berkata tala'atil ardu, terbitlah bumi, tak pernah dengar orang itu. Gharabat, ataupun bumi tenggelam, kita tak pernah dengar orang itu. Wasalatil ardu, ataupun sampailah bumi li muqabalati nuri syams, sampailah bumi untuk beradab dengan cahaya matahari. Our earth is facing the sun. Mana ada, tak biasa dengar orang putih cakap itu. Profesor pakar macam mana pun rasa tak pernah. Siapa pernah? Ada? Our earth is now facing the sun. Ada? Kok bahasa Inggeris saya salah kot. Tapi tak pernah dengar lah. Dia kata apa? Sunrise. You stay here, still sunrise. Ada semua sunrise. Kata dia faraqathu, ataupun bumi telah meninggalkan cahaya matahari. Macam tu ya? Mana ada? Kita kata matahari terbenam. Maksudnya bila sebab bumi pusing, bumi sedang meninggalkan cahaya matahari. Our earth is left. Dia nak sebut tak pandai saya. Tadi facing is takkan lefting kot. Bodoh-bodoh saya bahasa Inggeris saya itulah.
Okey, siap. Jadi wa kullu dzalika minhum ala hasabi sya'i' fil istimal wa zahiri ma tutihi al musyahadatu. Semua demikian tu di kalangan mereka itu hayah jadidah, di ahli-ahli sains ni, ahli sains moden ni, ala hasabi sya'i' di atas sekira-kira yang masyhur, istimal pada pakai, wa zahiri ma tutihi al musyahadatu, dan dialah yang zahir apa yang tu'til musyahadatu, yang memberi akan dia oleh penglihatan mata. Musyahadah, apa yang diberi oleh penglihatan mata. Mata dah tengok macam mana, macam tu lah. Jadi kita cakap berdasarkan pandangan mata. Iza alimta ma qarrarnahu, dan kata dia, bila engkau dapat faham apa yang telah kami perakukan, kami qarrarnahu, kami huraikan, kami ceritakan, wan dafa'at angka tilka syabahu mimma harrarnahu. Jadi kalau faham elok dan tertolaklah, kata dia, daripada kamu, tilka syabahu mimma harrarnahu, tertolaklah daripada kamu oleh tilka syabahu, kesamaran itu, mimma harrarnahu, dengan apa yang telah kami huraikan. Betul? Selesai tak? Selesai, alhamdulillah. Jadi walaupun asal disebut tentang mujizat berhenti matahari, semua isu yang kalau ada orang nak bertikai, dia jawab satu. Dan saja saya bawa sikit tadi dari sudut mujizat tu satu hal, dia sebagai pemangkin untuk kita nak tengok benda mujizat tu ialah memang mujizat, boleh kenal Allah Ta'ala, dan kita boleh kenal Allah Ta'ala walaupun bukan pada bab mujizat. Pasal ulama kita ambil faham dia lah situ lah, mujizat ke tak mujizat, nisbah Allah Ta'ala sama tak? Kita kena pandang pada sudut itu. Sebenarnya benda tak mujizat pun, nisbah kita nak boleh kenal Allah Ta'ala adalah sama. Tapi kita tak rasa tu. Bahkan kadang-kadang orang yang tak beriman pula, dia buat kajian dan analisa, dia boleh berasa ke Allah Ta'ala di atas keagungan dan kehebatan Allah Ta'ala. Pasal apa? Pasal dia dapat merasakan yang duk tengok depan mata ni, semua ni miracles. Kita tak rasa miracle bang, kita rasa biasa lah tu. Tapi ahli sains yang memang dia tengok dan dia kaji satu-satu, dia kata miracles. Dia kata memang pelik, kata dia, yang ni sungguh menakjubkan. Dan memang sebenarnya menakjubkan keliling kita ni. Kita tengok air yang terpancar daripada atas bukit, macam mana pressure dalam bumi boleh tolak air tu. Bukan ada pump, keluar pula celah batu. Bayang batu boleh terpancur air kan? Kalau tuan-tuan lalu highway tu daripada Tapah nak pergi ke Kampar, itu kan, Tapah nak pergi ke Goping, tuan-tuan tengok ni highway. Kalau daripada selatan tu tuan-tuan naik, tengok belah kanan tu, air terjun turun pada gunung, nak naik bukit, nak kamera tu, best. Saya silap langgar orang ni, saya asyik tengok air tu. Nak kata apa? Apa pump yang dipakai? Mana ada pump? Pelik tak? Faham apa tu? Asarullah, af'alullah, sifatullah, zatullah. Boleh faham Allah tak? Allah, semua balik ke dia. Semua ni adalah ciptaan Allah Ta'ala. Cuma kita kadang-kadang tengok satu sudut je, ciptaan Allah Ta'ala. Lepas tu, kita tak feel kat dia. Satu, kita nak feel kat Allah Ta'ala ni, kadang tak perlu pun tengok matahari. Tak perlu tengok matahari, tak perlu pun tengok air terjun. Tengok kita kan, kuku panjang, jari tak panjang, bulu yang ada kat jari ni tak panjang, misai panjang, misai panjang, janggut panjang, bulu ni tak panjang, misai dah putih, janggut dah putih, bulu ni tak putih lagi. Siapa yang colouring dia? Main mana colour ni? Kalau kita makan berwarna, badan kita jadi warna macam tu. Keling nak makan nasi tak putih-putih pun. Melayu makan minum kopi tak hitam-hitam pun. Jadi bukan colouring makanan menyebabkan colournya badan kita. Tak. Saja tentang saya nak sebut tu supaya fikir. Masya Allah, ya Allah, Allah. Tuan-tuan tengok makanan, tuan-tuan fikir tu, tuan-tuan dapat sampai Allah Ta'ala. Tuan-tuan capai Allah Ta'ala dengan tengok apa sekeliling. Kalau tuan-tuan dapat guru ajar, tuan-tuan lagi best.
Tuan-tuan gila ingat Allah Ta'ala. Cik sedap itu, awak pun tak gila tak kawan. Ya tuan, kalau betul jalan tuan, tuan-tuan semua jadi awliya semua. Maksud apa? Syarat awliya ni mesti kenal tauhid, mesti betul. Perjalanan tauhid kita dah betul lah. Cuma kita tak dilatih untuk pergi ke Allah Ta'ala, tu je. Pasal kita pun dengan Allah Ta'ala, kita memang kalau boleh tak mau sekutu dia, tapi pasal kita tak pernah fikirkan dia, kita duk syirik dia hari-hari. Tahu mana? Makan nasi duk rasa nasi mengenyangkan, minum air duk rasa air hilangkan dahaga. Ada duit kita duk lega dengan duit, padahal duit bukan legakan kita. Yang legakan kita Allah. Duit boleh selamatkan kita. Kita yang reka duit tak? Kita yang perlakukan dia dengan nilai. Takkan dengan sebab kita sahkan dia perlakukan nilai, kita rasa selamat bila kita pegang duit. Kelakar tak? Kita yang memperakukan nilai kat dia, lepas tu kita rasa lega bila dapat duit. Kelakar tak? Kita sepatutnya lega kat siapa? Allah lah, bukan lega dengan duit. Tapi sebab macam mana? Tenggelam tak? Tenggelam tak tenggelam, di situlah makrifah kita dengan Allah Ta'ala. Jauhnya kita dengan Allah Ta'ala, kita akan kejar duit sampai lupa Allah Ta'ala, tak pegang Allah Ta'ala sikit pun. Nabi-Nabi Rasul macam mana? Dia pegang tak? Emas, perak. Jibril datang nak bagi Bukit Uhud jadikan emas macam mana? Bola kan emas. Bukan yang ni lah dia nak. Maksud apa? Bukan dia nakkan dunia dekat apa dunia. Dia nak Allah. Supaya hati dia dengan Allah Ta'ala. Pasal Allah dengan emas mana besar? Ada emas lega ke ada dapat Allah lega? Faham Allah lega ke dapat emas dalam poket lega? Satu, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, orang yang dah sampai tahap kenal Allah Ta'ala betul-betul, dia bukan peduli dengan harta benda dunia. Dunia ni tak pernah ada lekat dalam hati dia sikit pun. Hati dia apa? Allah semua. Itu kita punya perjalanan sepatutnya macam tu lah. Setiap orang beriman tak bayang no. Kalau hati dia macam ni, macam mana? Agak-agak berebut dah pangkat, berebut dah harta benda. Harta benda yang ada dia akan jadi, itu amanah daripada Allah Ta'ala yang ni bagi orang. Dia tak akan simpan untuk dia. Pasal apa? Hati dia yang penting aku dapat Allah. Dapat Allah. Itulah, tapi nak dapat senang, peri-peri gitu boleh dapat. Mula tu benda ni bukan sembang dan boleh dapat tak? Boleh dapat, tapi bagi saluran betul. Ni kita dah betul lah saluran ni, mengaji betul lah. Ada saluran yang lebih detail yang tuan-tuan kena lalui. Saya ada sebut lah kadang-kadang saya keluarkan dengan isyarat apa macam-macam. Tuan-tuan tak faham, jumpa Pak Teh dah. Pak Teh Jimmy dah. Kadang-kadang bertembung program lah. Yang tu je masalah. Yang ni yang kuliah duk selalu pergi. Hari yang ada program lain pula bertembung pula. Tu pun tuan-tuan kena cik akal sikit macam mana nak buat. Saya tolong tunjuk jalan, saya suruh, saya lambung-lambung je arrange. Pasal kami kat pondok ada program kami. Guru yang sama juga yang datang sini, yang datang kat kami kat pondok kan. Yang saya nak pergi ke India duk belajar pun, nak pergi belajar benda macam tu lah. Benda yang memang kat Malaysia ni tak ada orang boleh ajar macam tu kan. Saya sebut pasal saya ngaji pondok, saya tahu lah. Saya duduk dengan Datuk, saya duduk dengan arwah Pak Teh ni. Tak, walaupun dia melalui perjalanan-perjalanan sufi apa, baca pun kau baca kitab Imam Ghazali, perjalanan sufi, perjalanan tasawuf dia lalu, tapi dia tak asuh macam mana asuhan yang saya dapat ni. Dia tak dapat. Jadi dapat tu saya nak bagi tuan-tuan share macam mana saya dapat. Jadi sendiri carilah mah. Kalau tuan-tuan nak pergi India, jom ikut saya nanti. Ni pun tiket tak confirm lagi nak pergi ni, tapi kalau ikut 1 bulan tu, bulan depan ada insyaAllah. Ni bulan depan. Yalah. Last lah kot sebelum puasa insyaAllah. Ada sekali lagi. Kita perhabis dua ayat ni. Jadi kata dia dengan penjelasan dia beri tu, insyaAllah kata dia apa kesamaran kita dalam bab ni akan terhurai. Dan fa'alam, dan ketahuilah kata dia ad-dada, bahasanya kita ni ma'asyarul muslimin, kita kumpulan orang Islam ni, qad amanna bihadzil mu'jizati, kita telah beriman dengan mukjizat ni. Lama lah memang dah beriman pun. Pasal apa? Izlabani ayamna'u min wuqu'iha, kerana tidak ada sesuatu pun yang menegah, yang boleh menegah daripada berlakunya mukjizat ini. Wallahu qadirun ala ijadiha mu'jizatan mu'ayyidatan arsalahu li rusulihil kirami.
Allah Ta'ala dia amat kuasa di atas menjadikan mukjizat ni sebagai mukjizat yang mengukuhkan li rusulihil kiram, bagi semua rasul-rasul dia yang mulia itu. Yahdi yuhdi wa yusbit, kerana yahdi wa yusbitu bihal ulufu minal anam, dapat petunjuk dan dapat ketetapan. Yahdi wa yasbut, baca gitu, yahdi wa yasbutu bihal ulufu minal anam, dapat petunjuk dan dapat ketetapan, dapat satu sifat istiqamah keimanan biha, dengan mukjizat ini, ulufu, oleh ribu-ribuan, beribu-ribu. Uluf tu jamak daripada alfun, alfani, uluf, ribuan, minal anam, daripada manusia, ya. Jadi itu kesimpulan dia nak sebutlah mengenai mukjizat terhentinya matahari daripada hujanan. Wa min mu'jizati nabiyina alaihi salatu wasalam allati nuqilat ilaina fil ahadits syarifati nab'ul ma'i min baini asabihi, yani bab keluarnya air daripada tangan Rasulullah pula. InsyaAllah kita bicara. Ada soalan? Ya. Asarullah tu, kalau kita belajar dalam bab kudrat, dia takluk kudrat. Bila Allah Ta'ala buat sesuatu, kesan takluk kudrat, kan dia panggil takluk kudrat ni, dia panggil takluk taksir. Tu asar. Kalau atas tanya soalan macam tu kan. Jadi taksir ni apa? Asarullah ni, dia lah kesan daripada takluk kudrat. Maksudnya bila Allah Ta'ala kuasa, apa saja atas nama kuasa dia, dia buat, bila dilaksanakan dengan perbuatan dia, itu adalah taksir daripada perbuatan Allah Ta'ala, daripada kudrat dia. Dan kudrat mesti daripada iradat mesti daripada ilmu, dan sabit pada kudrat iradat ilmu mesti sabit hayat pada Allah Ta'ala. Jadi atas kita nak ambil asarullah ni, pasal apa istilah asar? Kerana dia takluk daripada kudrat. Misalnya bila Allah Ta'ala buat, semua tu adalah asar dia. Cuma taksir, asar, benda yang sama lah perkataan, cuma atas kata taksir beri bekas. Bila kata orang Ta'ala dia buat bumi, kesan perbuatan dia lah maka terjadinya bumi. Kita kata mikrofon, ini ialah asar daripada, kalau orang buat, orang pembuatnya kan, kilang apa dan sebagainya. Pensil, ini ialah asar daripada kilang buat pensil. Kalau kita kata pensil, kalau ni sebab orang Ta'ala, ni asar, semua ni ialah asarullah. Kalau pensil ni kita tengok dah diproses. Pensil ni kayu dia lah. Siapa yang buat asar kayu tu? Daripada benih boleh jadi kayu, boleh pula dia lembut, boleh diraut, boleh tebuk lubang, boleh buat kabel pula depan tu, boleh jadi alat tulis pula. Yang ni dia boleh lekat pula kat kertas. Kayu tak lekat, kabel lekat. Siapa yang buat asar tu semua tu? Allah. Tu yang tu asar. Jadi asarullah ni takluk kudrat kepada makhluk. Bila Allah Ta'ala jadikan dia, itu adalah dipanggil nisbah nama takluk, takluk taksir, atau penamaan kita sebut ni setelah terjadi, itulah dipanggil asar. Itu kot. Ulama kita bila bagi istilah ni tuan, dia mesti ada sebab, atau istilah-istilah yang tauhid yang kita dah belajar. Lain kalau ada bebas soalan tu. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda min syamsika wa nawwir bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.